hari ni kita dah masuk chapter 6 which is chemical equilibrium. Sehari ni kalau boleh saya nak sempat sentuh sehingga 6.2 lah. So untuk ni kita akan masuk 6.1 dynamic equilibrium dan juga 6.2 equilibrium constant. So nak terangkan dulu apa itu berkenaan dengan chemical equilibrium iaitu dynamic equilibrium. Okay, so ni hari tu lecture 2 jam kita dah settle and the tutorial ni sebenarnya tolak 2 lah sebab 2 jam ni kepada amali sebenarnya pre and post. And then kita tinggal 5 jam lah, so untuk chapter 6 hanyalah 5 jam sahaja. So by next week kita dah habis and then lepas tu kita dah masuk chapter 7 lah sepatutnya. Okay, so untuk 6.1 kita nak explain dulu apa terms reversible reaction, apa itu dynamic. Awak kena faham apa itu dynamic lah, dynamic equilibrium tu apa. And then law of mass action, and then state characteristic of system in equilibrium, and then to interpret the curve of concentration reactant dengan product against time untuk reversible reaction. Tengok dulu apa itu reversible reaction. So reversible reaction adalah chemical reaction that occur that in both forward and reverse. So kalau contoh H2O liquid kita boleh convert kepada H2O dalam keadaan vapor ataupun gas, ataupun dalam keadaan gas iaitu vapor pun kita boleh convertkan balik kepada H2O dalam keadaan liquid. So dia berlaku dalam forward dengan reverse dalam masa yang sama pun boleh berlaku. So atas tu hari tu kita dah belajar evaporation, yang bawah tu adalah condensation punya proses. Itu adalah contoh reversible reaction. Okay, apa pula dynamic? Okay, ni kena faham. Equilibrium dia adalah ongoing process. Kena faham dulu, chemical equilibrium adalah di mana dia achieve bila rate forward dengan rate rate forward equal dengan rate reverse. Sama, rate forward sama juga dengan rate reverse. Maksudnya dalam masa dia tukar kepada gas, dalam masa sama juga gas tukar kepada liquid. Itu adalah bila dah capai equilibrium. Okay, dynamic pula kena faham. Dynamic di mana walaupun dah capai rate dia dah capai, forward dengan reverse dah capai, tapi awak punya reaction tu masih lagi berlaku. Walaupun chemical equilibrium tadi iaitu rate dia dah capai, rate forward dengan rate reverse dah capai, dah equal dah. Tapi proses perubahan tu, yang tadi tu perubahan liquid kepada gas masih lagi berlaku. Bila case macam tu, kita namakan dynamic equilibrium. Tadi awal chemical equilibrium itself adalah di mana rate forward sama dengan rate reverse. Tapi bila kita nak kata dynamic equilibrium, walaupun rate forward dengan rate reverse adalah sama, tapi proses dia adalah masih lagi, reaction tu masih lagi berlaku. Itu dinamakan dynamic equilibrium. Dia ongoing process even though equilibrium tadi, rate tadi telah tercapai, dah sama. Dah capai dah chemical equilibrium tadi. Okay, kita tengok ni law of mass action pula, iaitu kita panggil juga sebagai equilibrium law. Dia sebenarnya kita nak tengok relationship between concentration reactant dengan produk semasa dekat equilibrium. Nama pun equilibrium kan. So kita nak tengokkan dia punya relationship between reactant dengan produk semasa dekat equilibrium sajalah. Kita nak tengok. Okay, di mana kita tengok pada general equation dulu. So ini awak punya equilibrium law, di mana setiap concentration produk dengan reactant ni kita nak tengok pada concentration dia semasa equilibrium. Berapa concentration semasa equilibrium. Itulah dia punya relationship, atau kita panggil sebagai equilibrium law. Atau kita panggil sebagai equilibrium constant. Dan di mana ni ada terms, kalau terms dalam concentration kita guna KCC. C ni maksudnya nanti awak akan buat KC ni adalah maksud dalam keadaan concentration lah, di mana setiap awak punya produk dengan reactant semua dalam concentration lah, nilai molarity lah. Yang lagi molarity, sebab tu kita guna square bracket. So kalau perasan kita tengok pada general equation, ratio tu akan jadi power. So untuk C tadi, C produk dia produk over reactant di mana produk awak dia punya ratio. Okay, so jadi kita jadikan power lah. Ni in terms of concentration. Kalau in terms of pressure, kita guna KP. P adalah dalam keadaan pressure, itu dalam keadaan gas lah. Di mana semua ni kita kena guna P. Bila kita nak tulis P, partial pressure, ingat lagi masa kita belajar chapter 5 iaitu 51, kita nak tulis partial pressure kan, kita tulis partial pressure A kat bawah gitu. So samalah case ni kita guna
dia punya annotation, dia punya simbol tu sebagai partial pressure C, partial pressure D, partial pressure A, partial pressure B. Dia kena ingat bila kita kata pasal pressure, dia hanya khas untuk gas sahaja. Only for gas. So kena tahulah benda tu. Okay, itu cara nak tulis. Saya tak padam benda ni. Okay, so kita nak tengok pula characteristic of system semasa equilibrium. Okay, ni kena tahulah soalan masa tahu objektif dia suruh okay pilih mana karakteristik sistem semasa equilibrium. Adakah sistem nilai equilibrium ke belum? Apa ciri-ciri dia? So yang pertama dia mesti occurs in closed system. Mesti berlaku dalam keadaan tertutup. Itu benda pertama. Dan semasa equilibrium dia remain constant, bukan equal bukannya awak punya reaktan dengan produk adalah sama. Tak, dia remain constant. Apa maksud constant kat sini nanti kita akan tengok dalam bentuk graf lah lagi nampak. Tapi yang kita nak bagi tahu kat situ properties seperti concentration reaktan, produk dan juga pressure dia remain constant semasa equilibrium. Dia tak akan bertambah takkan berkurang lah. So semasa equilibrium juga tadi dah cerita equilibrium dia adalah di mana rate forward sama dengan rate reverse equal. Okay, and then the final equilibrium position untuk reaktan dengan produk adalah sama. Tak kisah kalau kita approach daripada forward ataupun reverse punya direction. Okay, lagi senang contoh. Kita nak tunjuk daripada graf lah. Bukan dalam gambar aja lah. Okay, ni contoh awak punya reaction yang campak equilibrium tengah-tengah ni. Okay, so contoh kita start macam biasa reaktan di mana kita guna 0.35 mol N2O4. In the end dia akan menjadi 0.0292 mol N2O4 dan akan jadi produk awak 0.116 mol NO2 lah. Okay, tapi even though ni kita start daripada reaktan. Kalau kita start daripada produk pun dengan kita menggunakan 0.07 mol NO2 ni pun in the end awak akan dapat concentration yang sama. Sebab tu yang dibagi tahu kat sini final equilibrium position untuk reaktan dengan produk adalah sama, tak kira kita start daripada reaktan ataupun kita start daripada produk. Sebab dia reversible. So kita tak kisah kita nak start daripada apa. So kita nak start daripada reaktan boleh, nak start daripada produk pun boleh. In the end nanti dia punya position ataupun dia punya nilai concentration akan sama sahaja. Itu maksud untuk yang karakteristik yang nombor 4. Okay, so graph concentration against time. Contoh saya bagi yang kita nak produce ammonia. Ni tadi saya cakap kita start dengan reaktan saja. So ada kalau tengok kat graph kita start dengan reaktan di mana ada nitrogen, ada hidrogen. Sebab itulah nilai hidrogen dengan nitrogen ada. Tapi kita baru nak produce NH3 sebab tu over the time awak punya reaktan akan makin berkurang lah. Sebab kita start dengan reaktan kan. So dia akan makin berkurang. Dan tapi awak punya produk at the same time akan makin bertambah. So pada satu masa kat garis ni lah kita panggil sebagai phase equilibrium tu, di mana kat sini kita cakap equilibrium tercapai. Okay, apa maksud tadi yang dia kata properties dia semua adalah constant. So bila kita dah capai equilibrium sini, so nilai untuk H2, untuk NH3, untuk untuk N2 adalah constant saja. Ni maksudnya dia takkan bertambah, takkan berkurang, takkan awak takkan kacau, maksudnya takkan berlaku apa-apa perubahan bila equilibrium dah tercapai. Ni maksudnya nilai dia constant. So contoh kalau kita dah capai kat sini 0.1 molar. So memang sama habislah 0.1 molar. Okey, itu yang dia kata tadi dynamic equilibrium. So sampai kat sini pun even though equilibrium tadi dah capai, chemical equilibrium dah tercapai, tapi sebabkan proses tu masih berlaku, so dia masih tegak sampai tak tahu bila, tu kita panggil sebagai dynamic equilibrium. Dynamic equilibrium, walaupun equilibrium tercapai, awak punya proses masih lagi berlaku. Itu kita panggil sebagai dynamic equilibrium. Okay, so tadi nilai constant. So maksudnya H2, NH3, N2 tu nilai dia constant lah bila kita dah capai equilibrium. Okay, kalau contoh kita start dengan produk pula, contoh produk awak NH3, so of course lah NH3 ada nilai lah sebab kita start dengan produk. So kalau perasan, tadi tu ciri yang keempat,
walaupun kita tak kisah kita start dengan reactant ataupun kita start dengan produk, in the end equilibrium position, kalau tengok H2 and H3 dengan N2 ni untuk kedua-dua graf ni adalah position dia adalah sama. Tu maksudnya even though kita start dengan, whether kita start dengan reactant ataupun produk, final equilibrium position akan sama. Tak kisah kita start dengan mana-mana pun. Okay, so concentration and product change until equilibrium reach. Sampai equilibrium, lepas equilibrium saja nilai produk ataupun outputnya reactant akan constant. Ni satu lagi lah contohnya, mungkinlah awak punya reactant dengan produk nilai dia sama, tapi tak semestinya lah sama. Ada juga yang kalau tengok dalam buku rujukan, ada yang dia bersilang, ada punya graf bersilang, ataupun ada juga yang graf dia bagi tak bersilang pun, begini, ada tak bersentuhan, tak keluar lagi. Okey, macam ni. Ataupun mungkin graf yang di mana reactant dengan produk awak akan mempunyai nilai yang sama. So graf ni tak fix tapi dia bergantung kepada nilai concentration reactant dengan produk yang awak guna itulah. So dan berapa dia punya ratio kenaikan ataupun ratio penurunan tu tersebut. So sebenarnya tidaklah fix dia bersilang, tidaklah fix dia tak sentuh ke apa ke tak. Tu dia bergantung pada awak punya properties reactant dengan produk tersebut. Okay, janji awak faham lah nak baca graf tu saja. Okay, so in the end masa dekat equilibrium lah, yang tu kita kata rate forward dengan rate reverse adalah sama. Okay, ni dalam bentuk ayat je. Dia ceritalah at beginning rate forward decrease as the concentration reactant decrease with time. At the same time dalam masa yang sama juga rate reverse iaitu produk kepada reactant akan bertambah. So at a certain time, di mana itulah awak punya reactant dengan produk akan constant dengan time. Constant ni bukan sama, kita panggil sebagai constant. Jangan confuse. Equal tu sama, tak boleh kita panggil dia constant. Dia bukanlah sama, maksudnya dia adalah selari, maksudnya constant lah. Macam nak tahu nak guna ayat apa. So far boleh ke? Okay, itu sampai 61 berkenaan dengan chemical equilibrium. Dynamic equilibrium. Boleh faham ke dynamic equilibrium tu apa? So far? Boleh. Boleh agaknya. Alhamdulillah. So kita tahu apa itu dynamic dan ciri-ciri chemical equilibrium tu tadi, karakteristik dan juga macam mana kita nak interpret graf tu lah. Awak baca tu macam mana lah. Saya rasa tak ada masalah lah case tu. Okay, untuk kita masuk 6.2 iaitu equilibrium constant, masuk dulu part yang pertama nak explain dulu. So kita nak define apa itu homogeneous dengan heterogeneous untuk equilibrium. Dan kita nak tulis lah cara nak tulis equilibrium constant tadi, Kc dengan Kp untuk homogeneous dengan heterogeneous punya sistem. Okay, so kita ada dua, homogeneous dengan heterogeneous. Jangan risau nama macam gempak tapi tak ada masalah pun. Kalau homo maksudnya sama. Apa maksudnya? Di mana semua dalam sistem tu awak punya reactant dengan produk dia punya phase. Dia punya phase adalah semua adalah sama. Kalau hetero dia mempunyai different phase. Okay, di mana contoh yang macam ni semua aqueous. Maksudnya awak punya reactant, awak punya produk pun aqueous. So kita panggil ini adalah homogeneous punya equilibrium lah. Equilibrium punya reaction. Okay, contoh. So kalau kita nak tulis dia punya equilibrium constant iaitu Kc. So peningatlah kat sini saya dah bagi tahu, kat sini saya tulis Kc termasuk sekali gas dengan gas dengan aqueous punya phase. Walaupun dia gas pun kita tak gunakan dalam keadaan concentration lah, sebab kena ingat kita guna terms in Kc. Contoh kalau SNCN ni pun gas, masih lagi kita tulis dalam keadaan macam ni sebab kita tengah mengira concentration. Kita tengok pula sekiranya kita nak kira Kp. So tadi ingat Kp hanya untuk gas sahaja. Tak boleh selain daripada gas tak boleh lah awak guna Kp. So contoh nak guna Kp tadi saya bagi tahu P kena partial pressure upper NH3, lepas tu power, ingat pada setiap ratio ni ratio dia kena jadikan power. So untuk NH3 ratio dia 2, so jadikanlah power of 2.
Kalau kalau nitrogen ni nak letak satu pun boleh, tak nak letak pun tak apa. Macam sama lah kat atas ni, nak letak satu boleh, tak nak letak pun tak apa, tak ada masalah. Okay, ni kalau sama phase, tengok kalau different phase, contoh ni semua tiba-tiba ada solid. Okay, bila ada solid, bila kita nak tulis KC, tengok tadi balik, dia hanya untuk gas dengan aqueous sahaja. Untuk KC hanya gas dan aqueous sahaja. So di mana liquid, kalau perasan liquid and solid not included. Tidak termasuk dalam expression KP dengan KC. Okay, kenapa nanti saya beritahu lah kenapa. So bila kita tulis KC, solid ni tidak termasuk. Tak ada solid. Tengok produk awak pun tak ada masuk solid pun. Hanya Fe3 plus aqueous sahaja, ion sahaja yang ada pada awak punya KC awak. Contoh lain, sama juga kat sini, kita ada solid. Ingat, untuk kalau kita nak tulis KP ataupun KC pun, liquid dengan solid tidak termasuk. So awak punya dalam KC kita nak tulis KP saja. So KP awak hanyalah pressure CO2 sahaja. Okay, ingat balik, solid dengan liquid tidak termasuk dalam terms KC dan KP, iaitu equilibrium constant, tidak termasuk liquid dan solid. Okay, kenapa? Nak terangkan kenapalah. Okay, tadi KP ni ingatkan balik je, KP hanya untuk gas sahaja. Okay, liquid and solid are not included because negligible. Kita boleh abaikan. Kenapa kita boleh abaikan? Okay, bila kita buat reaction, contoh kita nampak perasan ada solid karbonat ni, kalsium karbonat dengan kalsium oksida ni. Bila kita buat reaction, bila reaktor dengan produk, bila kita buat reaction ni, dia punya nilai tu lebih kurang, maksudnya before and after adalah sama. It has same density at any given temperature. So bila dia ada sama, dia ada sama density, so maksudnya dia tidak memberi apa-apa efek pada awak punya nilai KC ataupun KP. Sebab tu kita boleh abaikan awak punya solid dengan liquid. Itu sebab dia it has same density at any given temperature. Okay, and then tadi saya dah bagi tahu all value in KC and KP must in equilibrium. So tadi kita nak kira, contoh nanti kita nak kira nilai KC. So kita nak guna concentration tadi. So setiap concentration apa punya reaktor dan produk mesti semasa equilibrium. Jadi ingat, kena pastilah dalam soalan nanti, adakah punya reaktor dengan produk dalam keadaan equilibrium ataupun tidak. Kenapa? Sebab KC dan KP bila kita nak kira kena dalam equilibrium. Okay, so KC and KP constant and only vary with temperature. Jadi nak bagi tahu dia memang fix, iaitu constant. Kita nanti akan belajar 6.3 nanti, di mana KC dengan KP hanya ada berubah sekiranya temperature berubah. Selain daripada itu, kalau contoh awak ubah concentration ke, awak ubah pressure, produk dengan reaktan ke, nilai KC dengan KP tidak akan berlakunya perubahan. Dia berlakunya perubahan sekiranya kita ubah temperature sahaja. KC dengan KP berubah untuk temperature sahaja. Okay, and then equilibrium constant forward reaction is reciprocal dengan equilibrium constant untuk reverse reaction, di mana KC forward yang kita kira tu adalah sama dengan 1 over KC reverse. Ini contohnya, kita ada reaction yang pertama forward. Okay, and then chemical equilibrium, kita buatlah macam biasa, product over reactant, so dapatlah nilai KC contohnya. Okay, and then kita nak kira KC untuk reverse pula. Kita nak kira KC untuk reverse, kita selalu donatkan sebagai K ada note kat atas lah, K ada tanda kat situ. Ada tulis KC. And then kita nak kira dia punya KC untuk reverse, just 1 over KC yang asal tadi. So akan dapatlah nilai KC untuk reverse, ni KC untuk forward. So berbeza, kena tengoklah pada punya soalan nanti, dia nak minta KC forward ke ataupun KC reverse. So kena tahu bila kita nak kira KC reverse, just 1 over KC sahaja. Okay, ini sekadar nak bagi contoh je. Kalau KC, nilai KC tu apa? Kalau nilai KC tu kecil, apa yang berlaku sebenarnya? Kalau nilai KC tu besar, sebenarnya dalam semasa equilibrium tu lagi banyak apa? Itulah nak cerita je sebenarnya.
Okay, so ini adalah contoh exercise nak tulis equivalent constant expression untuk each of following reaction. Saya tak ingat pula sama ke dengan tutorial. Saya buka dulu chat tutorial. Tak pasti sama ke tak. Kalau sama baguslah. Okey, tak sama dengan tutorial. So tutorial tu bagi sebagai latihan awak lah. Okey. Sekarang ni nak tulis equivalent constant untuk setiap following reaction. So tengoklah kita buatlah untuk each KC ataupun KP. So dalam KC contoh nombor 1, try buatlah KC dulu. So KC macam biasa product over reactant. Tapi ingat reactant awak solid. So solid tidak termasuk. So hanya ada produk sahaja. So di mana concentration N2O, lepas tu darab dengan concentration H2O power of 2. Tu kalau kita nak tulis KC. Kalau kita nak tulis KP, di mana pressure N2O darab dengan pressure H2O power of 2. Kita bolehlah buat KP sebab awak ada gas kat sini, tak ada masalah. Okay, sama juga dengan nombor 2. Nombor 2 pun kalau tengok, okay, dia adalah kalau tadi nombor 1 homogeneous ke heterogeneous? Sekarang nak kita tahu pula yang setiap punya reaction ni adakah homogeneous, adakah heterogeneous? Nombor 1 hetero ke homo? Klik. Semua orang ada ke? Nombor 1. Ada. Nombor 1 homo ke hetero? Semua orang ada kan? Homo. Apa? Ada orang main rumput depan bilik dia. Kurang kena. Ada orang potong rumput. Okay. Sekarang ni homogeneous ke heterogeneous? Itu soalan saya. 1, 2, 3, 4, 5 ni ha. Ada homo tak agak-agak? Dengar tak? Tak tahu Madam. Tak tahu. Dengar. Kenapa tak tahu? Tadi kan baru kita sentuh pasal homogeneous dengan heterogeneous tadi. Kan di mana awak hanya ada homo dengan hetero. Kalau homo sama, apa maksudnya? Dia semua spesies awak sama phase. Tengok balik equation semua reaktan dengan produk semua sama phase. Kalau hetero, salah satu reaktan ataupun produk awak tidak sama phase, different phase. Itu je beza dia. Homo, ingat homo lepas nak jumpa homo semua sama. Dia sama phase. So bila kita buat tadi, question tadi kalau tengok balik. Okay, kalau tengok semua 1, 2, 3, 4, 5 awak punya reaktan dengan produk semua tidak mempunyai sama phase, betul? Kalau nombor 1 tiba-tiba ada solid. Nombor 2 pun tiba-tiba ada solid. Nombor 3 pun bila tengok aqueous tiba ada liquid. Nombor 4 bila tengok solid. Betul ada solid lah kat situ. Yang lain ni gas. Nombor 5 pun bila tengok okay, tiba-tiba ada solid juga. So bermaksud 1 hingga 5 ni adalah heterogeneous punya equilibrium punya reaction. Tu kena pasti juga tu. Tiba soalan nanti bagi tahu, tanya soalan okey daripada ni sila tentukan dia homo ke hetero ke. Tak tahu pula macam mana. Okay, kalau ingat baliklah kalau homo semua produk dengan reaktan dia mempunyai phase yang sama. Tu sajalah. Okay, kalau nombor 2 bila kita buat dia punya expression, kalau untuk nombor 2 kita bolehlah buat
Kc dan Kp. Sebab yang ingat balik solid tidak termasuk. So yang tinggal hanyalah gas. Maksudnya kita boleh buat Kc dengan Kp. Sebab ingat Kc boleh gas ataupun dengan aqueous punya phase. So, contoh kalau ni produk awak CO power of 2 and then reactant CO2. Okay, itu cara Kc. Kp pula punya expression PCO power of 2 lepas tu pressure CO2. Ada macam tu sajalah. Okay, pergi pula nombor 3. Nombor 3 dia ada echo saja. So liquid tidak termasuk. Ingat solid dan liquid tidak termasuk dalam expression Kc dan Kp. So untuk nombor 3 sebab tak ada gas, dia hanya ada echo saja. So awak hanya boleh buat Kc saja, tak boleh buat Kp ya. Ingat Kp P pressure untuk gas sahaja. So hanya boleh buat Kc saja. So kita buat concentration Cr2O7 2 minus product over reactant. Untuk reactant ada CrO4 2 minus power of 2 dengan concentration H plus power of 2. Ini untuk nombor 3. Okay, so bagi pula nombor 4. Nombor 4, ingat solid tidak termasuk. Yang tinggal hanyalah gas. Gas, ingat gas kita boleh buat 2. Boleh buat Kc, boleh buat Kp. So preaktif lah buat Kc dengan Kp. Expression ni penting sebab yelah kalau awak salah buat Kc Kp punya expression, nanti awak nak kira Kc Kp pun boleh salah. So dalam kes ni Kc nickel CO4 and then concentration CO power of 4. Itu untuk Kc, product over reactant. Untuk Kp pun samalah, pressure CO4 and then pressure CO power of 4. Okay, itu cara untuk nombor 4. Okay, kalau nombor 5 pula, nombor 5 pun macam biasa, solid tidak termasuk. So lepas tu dia tinggal echo saja. So awak hanya boleh buat Kc sajalah. Kp tidak boleh buat. So hanya Cl minus dengan Ag plus. Macam tu sajalah. Reactant tak ada kan? Sebab reactant pun kalau nak tulis pun boleh. Over 1. Sama je lah sebenarnya. So tapi tak nak tulis pun tak apa. Sebab reactant tak ada. Sebab dia mesti product over reactant. Okay, itu saja contoh. Kita nak tulis equilibrium constant untuk Kc dengan Kp. So tutorial tu bolehlah try buat untuk sebagai latihan tambahan. Nak practice buat equilibrium punya constant punya expression. Okay, so kita nak masuk 6.2 yang terakhir. Ni bahagian pengiraan lah. So next class nanti kita terus kira-kira lah. Okay, so use the equation Kp, Kc ni relationship lah. Nanti kita akan tengok relationship with Kc dengan Kp. Okay, and then kita nak kira Kc, Kp dengan quantities of species dekat semasa equilibrium. And then kita nak determine the degree of dissociation. Degree dissociate ni terurai. So kita nak tahu berapa banyak yang terurai. Maksudnya yang terurai lah sebenarnya dissociate. Okay, and then kita nak predict sama ada awak punya reaction tu dah sampai equilibrium ke belum. Macam ni kita nak tahu, kita kena kira Q lah. Di mana nanti Q kita akan compare dengan K. Okay, tak apa. Nanti kita tengok cara Q tu. Kita nak tengok relationship Kc dengan Kp. Okay, Kc tidak sama dengan Kp kita ingat Kc tidak sama dengan Kp je lah. Seorang tu concentration, satu lagi tu pressure. Mana nak sama? Seorang guna molarity, seorang guna ATM. Mana boleh awak nak equalkan nilai Kc dengan Kp. So macam ni kita nak tengok relationship between diorang ni. So kita gunalah Kp sama dengan Kc RT over delta N. Ingat delta N ni untuk R dengan T tau. Bukan T sahaja. Ramai sangat sebelum-sebelum ni student dia ingat power of delta N tu hanya untuk T saja. Memang ingat macam ni, tapi bila buat pengiraan sama dengan Kc, buatlah nilai R, lepas tu buatlah nilai T, lepas tu delta N. Lepas tu ingat delta N ni hanya untuk T saja. Jangan ingat macam tu. Dia termasuk sekali nilai R sekali. R dengan T. So kena ingat tu, dia untuk R dengan T, power of delta N. Kita nak tengok satu-satulah apa maksudnya.
Okay, nak tunjuk delta N. Delta N ni adalah macam nak kira, dia adalah hasil tambah mol produk tolak dengan hasil tambah mol reaktan, ratio. Okay, di mana contoh mol ni, C dengan D ni tambah, C tambah D. Nanti kita tolak dengan A tambah B punya. Sebab tu dia kata C tambah D tolak A tambah B. So ini adalah sama dengan delta N. Itu delta N lah sebenarnya. Buat ke atas pula. Jauh sangat. Tu nak beritahu itu adalah delta N. Mana macam nak dapat delta N? Kita tengok pada ratio daripada equation. Okay, and then R. Okay, R ingat balik dia sama je macam kita guna yang chapter 5. Kita guna 0.08206. Kenapa miss dalam ATM? Kenapa kita guna yang ni? Sebab kita guna temperature dalam Kelvin. And then Kc dengan Kp lah di mana kita guna dalam keadaan ATM. Dan juga ada molarity lah. Mol per dm cube tu. Okay. dm cube per mol, sorry. T miss dalam Kelvin lah. As usual. T miss dalam Kelvin. Okay, tu ini relationship between Kc dengan Kp. So nak tadi ingatkan balik macam nak kira delta N. Kita kira mole ratio produk tolak hasil tambah mole ratio untuk reaktan. Itu delta N. Okay, ni contoh soalan lah. Okay, contoh bagi tahu macam ni. So dia bagi tahulah concentration untuk Hi, H2 dengan I2 adalah seperti berikut semasa equilibrium. Ingat, bila awak baca soalan, awak kena pasti awak punya awak punya reaktan dengan produk adakah dah equilibrium. Kenapa kena tahu? Sebab ingat balik nilai Kc mass in equilibrium. Mesti dalam keadaan equilibrium. So kena tengok dulu betul-betul. So sekarang soalan dah memang dah bagi tahu lah. Okay, setiap nilai ni memang dah dekat equilibrium. So tak ada masalah, kita boleh kira terus. Nak kira, keluarkan dulu senang cerita. Walaupun awak buat objektif tapi buatlah sesuatu di mana kadang tak nampak kan daripada soalan kan. Keluarkan satu data. Okay, and then buatlah expression supaya tahu mana kita nak masukkan, mana produk, mana reaktan. And then kira betul-betul mana power of 2 ke apa ke. Buat expression dia betul-betul, masukkan nilai and then letaklah nilai, kira nilai Kc. Ingat, satu lagi Kc dengan Kp unit tak insist lah. Di mana awak tak perlu tahu dia punya unit pun tak apa untuk nilai Kc dengan Kp. So ni contohnya lah. Dan soalan dah memang kata dia dekat equilibrium. Settle, so kita terus boleh kira Kc seperti biasa. Okay, and then soalan seterusnya. Kita balik pula. Dia bagi dah awak punya Kp. Okay, and then dia suruh minta pressure dia, pressure N2O4 dalam mixture tu lah. Dan dia dah bagi juga nilai partial pressure untuk NO2 untuk awak punya reaktan. So benda pertama buatlah expression dulu. Keluarkan dulu data. Senang cerita first buat keluarkan dulu data, minta maaf. And then buat dulu expression supaya awak tahu kat mana awak nak cari. Awak nak cari pressure N2O4 ni. Awak nak cari yang pada produk awak ni. So tadi kita dah ada Kp, awak dah ada keluarkan Kp, kita dah ada partial pressure NO2, masukkan sahaja dalam awak punya expression. Nanti tengah terbalik dapatlah awak punya partial pressure untuk N2O4. Dalam kes ni Kp awak dia bagilah unit supaya nanti kita nak kenal pasti pressure-nya dalam ATM ke apa ke. So dalam kes ni terus tadi kita kira Kc secara, kita baru nak kira Kc Kp. Sekarang ni terbalik pula, kita nak kira partial pressure ataupun nilai produk dengan reaktan yang semasa equilibrium. Ni contoh semasa equilibrium, direct sajalah, tak ada masalah. Okay, so kita nak tengok pula degree dissociation. Degree dissociation tu apa? Dia bagi tahu dissociation di mana daripada bigger molecule broken down into smaller molecule. Dia dissociate daripada besar jadi kepada molekul yang kecil. Okay, contoh daripada PCl5 iaitu besar molekul dia pecahkan kepada PCl3 dengan Cl2. Okay, itu panggil dissociation lah. Ataupun daripada N2O4 dipecahkan kepada dua molekul NO2. Itu adalah contoh-contoh dissociate
punya reaction. Okay, so kalau degree dissociation, dia nak tahu berapa fraction untuk molekul tu yang dah hilang ataupun yang dah dissociate, yang terurai tu berapa. Contoh berapa peratus ataupun berapa ratio N2O4 ni yang terurai untuk jadikan NO2. Nak tahu berapa. Okay, so kita nak kena cari amount yang dia dissociate, yang hilang ataupun yang dia terurai, bahagikan dengan initial amount dia. Baru kita akan dapat degree dissociation. So ni adalah simbol degree dissociation lah. Okay, kalau contoh soalan kata percentage dissociation, kalau dia minta percentage dissociation ataupun percentage degree dissociation, darab je lah dengan 100. Sebab kita dapat berapa pula peratus dia dissociate. Okay, and then kalau 100% maksudnya kesemua N2O4 ni kesemua N2O4 ni memang dah dissociate semua sekali lah. Tapi tak semestinya lah, dia selalunya sebahagian saja yang akan dissociate. So kita nak tahu sebahagian tu berapa sebenarnya. Okay, ni yang contoh masukkan semua benda. Okay, kalau baca betul-betul, okay, bila soalan calculation panjang-panjang macam ni, baca soalan betul-betul. Okay, dia bagi tahu kat sini, a flask was filled with 0.4 ammonia gas and was allowed to reach equilibrium. Okay, dia masukkan 0.4 molar untuk ammonia, lepas tu dibiarkan untuk nak capai equilibrium. So bila awak baca ni, awak akan dapat, okay, dia baru masukkan, dia was filled dengan 0.4 ammonia gas dan dibiarkan, was allowed to reach equilibrium. Bermaksud dia baru nak capai equilibrium. So 0.4 ni untuk ammonia ni masih lagi initial. Tu kena faham kat sini. Sebab kenapa dia baru nak allow untuk nak reach. Maksudnya ammonia ni baru nak dibiarkan untuk capai equilibrium. So kena ingat ini adalah concentration initial untuk NH3. Maksudnya baru nak capai equilibrium. Belum lagi equilibrium ya. Okay, and then dia bagi tahulah bila dia dah biarkan equilibrium, dia tahu semasa dia kat equilibrium, N2 yang dia dapat dia adalah sebanyak 0.031. Okay, and then dia suruh kira Kc, Kp dengan percentage of dissociation untuk NH3. Ingat balik, bila kita nak kira Kc, Kp ke apa ke, dia mesti nilai concentration awak mesti semasa equilibrium. Yang diberi awal-awal ni tidak lagi semasa equilibrium. And then lagi satu, awak tak ada pun concentration H2. So kena kat situ, kita tak tahu macam nak dapatkan concentration equilibrium. Okay, so tak apa. Kita keluarkan dahulu apa yang ada daripada soalan. Tadi kita tahu dah 0.4 ni equilibrium. And then N2 tu kan akan dicapai bila kita dah capai equilibrium kan, baru capai produk awak lah. And then dia bagi 0.031 tu maksudnya semasa equilibrium. Okay, kalau case macam ni, bila ada je initial, kita akan buat, kita panggil sebagai I stable. I stable. Okay. Kenapa bentuk I stable ni? Sebab kenapa awak akan ada initial concentration, awak akan ada semasa dia changes ataupun dia dissociate dia berapa, and then finally kita nak semasa di equilibrium. Ni semasa equilibrium kita nak sebenarnya. Kita nak semasa equilibrium. Kita tak nak initial, kita tak nak semasa dia perubahan dia. Berapa dihilang tu kita tak nak. Tapi in order untuk kita nak cari equilibrium ni, kita kena kira lah, kita kena dapatkan initial dengan semasa ada change tu berapa. Okay, so tadi initial concentration untuk NH3 adalah 0.4 tadi. Tapi untuk produk awak tak ada lagi kan. Baru-baru lagi, mana ada produk lagi, awak hanya ada reactant sahaja. So reactant sahajalah yang ada. Okay, semasa change ni pula, kita panggil sebagai change. Okay, kita nak tolak 2x. Mana datang 2x? Mana datang x? Mana datang 3x? Okay, tengok balik pada ratio. Bermaksud kat sini, kenapa tolak? Ingat balik, reactant akan makin berkurang. Perubahan dia akan berkurang. So maksudnya dia akan berkurang sebanyak 2 kali ganda x. Kenapa 2? Sebabnya awak punya ratio 2. Dia berkurang sebanyak 2 kali ganda. Okay, kalau N2 dia bertambah sekali ganda lah sebab punya ratio dia 1. Sebab tu tambah X.
Kalau untuk H2 dia bertambah. Kenapa diorang ni bertambah? Ingat balik sebab diorang ni produk. Produk mesti bertambah. Reaktan mesti berkurang. Sebab tu ada plus dengan minus. Masa changes tu adalah perubahan. Maksudnya perubahan apa? Perubahan penambah ke penambahan ke ataupun pengurangan. Itu yang kena tahulah kat situ. And then sebab tu produk tadi untuk N2 kita tambah 1. Kalau untuk H tu kita tambah 3. Sebab kenapa? Ratio. Kita tengok ratio. So untuk changes ni kita kena refer pada ratio di berapa. Okay, so masa in the end kita akan dapatlah equilibrium di mana 0.4 tolak je lah. 0.4 tolak 2X. Lepas tu tinggalkan X. Sebab tadi dah ada nilai X. And then in the end H2 awak sebenarnya 3X. Dia dah jadi 3X. Dia punya penambahan dia. Okay, macam nak dapatkan nilai X? Tu pula nak dapatkan nilai X supaya nanti kita dapat tahu dia punya nilai concentration dia yang sebenar untuk setiap awak punya reaktan dengan produk. Okay, ingat tadi balik N2 awak dia dah bagi tahu semasa equilibrium dia dah kira, dia dah analyse adalah sebanyak 0.031. So sebenarnya kita boleh tahu X ni sama dengan 0.031. Kita dah tahu nilai X 0.031. So dia kita boleh kira lah nilai concentration untuk NH3 dengan H2 semasa equilibrium sebab kita dah dapat nilai X. So boleh kira nilai X equilibrium sebab tu kena tulis equilibrium lah. Tapi awak dalam soalan objektif tak ada masalah, objektif tak ada masalah lah, kita tak tekankan jalan kerja. Tapi kena bezakan lah, kalau awak tak tulis pula nanti kan awak keliru. Ni initial ke mana equilibrium? So saya tulis juga, saya tunjukkan awak sebabnya nak bezakan semasa initial dengan semasa equilibrium. So nak dapatkan awak punya concentration NH3 semasa equilibrium, tolak saja, so akan dapat 0.338. Kalau H2 darab je lah dengan tadi nilai X tadi, so akan dapat 0.093. Okay, so awak dah dapat dah nilai concentration semasa equilibrium untuk ketiga-tiga reaktan dengan produk. So bolehlah kira nilai Kc seperti biasa. Ingat Kc mesti semasa equilibrium. So kalau awak baca soalan dan nilai itu tidak semasa equilibrium, awak punya reaktan atau produk kenalah buat I stable tadi. Okay, then nak kira Kp gunalah expression tadi. So tadi mana dapat delta N, tengok balik equation. Kita tengok balik equation. Di mana equation awak 3 tambah 1, 4. So 4 tolak 2. Sebab tu awak punya delta N tadi sama dengan 2. Tadi patah balik. So nak kira Kp pula, masukkan Kc. Lepas tu ingat tadi saya bagi tahu RT tu adalah semua ada power delta N. So T tadi dah bagi tapi tukar kepada Kelvin. So tadi dah 2 dah. Sebab tadi 4 tolak 2. So dapat nilai Kp. Macam biasalah. And then kita nak dapatkan degree dissociation. So change over initial. Change yang tadi masa change tadi lah. Masa C tadi. Ingat untuk ni untuk yang reaktan saja ya. Reaktan sahaja yang ada change lah. Maksudnya perubahan dalam penurunan dia berapa. So tu 2x tadi. So 2x over initial dia 0.4 untuk NH3. Okay, dapat. And then soalan minta percentage. Darab je lah dengan 100%. So akan dapatlah percentage dissociation untuk NH3 adalah sebanyak 15.5%. Ini contoh soalan. Okay, saya rasa tak sempat yang ni. Ni reaction question saya go through je. Dia sama macam KC. Dia nak kira Q sama macam KC dengan KP. Cumanya nilai untuk Q tu, concentration dengan pressure tu tidak semasa equilibrium lah. Kenapa kita nak kira Q? Sebab Q kita nak predict sama ada awak punya reaction tu ataupun sistem tu dah capai equilibrium ke belum. Dengan cara kita comparekan Q dengan K dengan KC. KC dengan KP. So contoh kalau contoh tu kalau awak comparekan nilai Q lagi kecil, maksudnya belum lagi capai equilibrium. So awak punya reaction akan proceed kepada kanan, maksudnya dia akan favor forward. Kalau Q awak lagi besar daripada K, dia akan favor reverse reaction.
Kalau kira Q sama dengan K, bila kita compare pula, dia maksudnya awak punya reaction tu dah capai equilibrium dah. Tak adalah perubahan yang akan berlaku. Okay, tak apa. Nanti saya akan bagilah notan untuk awak refer. Okay, contoh soalan, dia akan tanya, ayat dia mesti determine whether the system is at equilibrium. Adakah sistem dah capai equilibrium ke belum? Bila soalan macam tu, maksudnya kena faham, awak kena kira Q untuk nak kita comparekan dengan KC ataupun KP. Dalam kes ni dia kasih KP, so kita kena kira QP lah. So bila kita kira QP, ni explain tak ada masalah lah. Explain tak payah nak tahu pun. Awak just tahu bila tengok nilai QP lebih kecil daripada KP, maksudnya sistem masih lagi tak equilibrium. So maksudnya dia akan favor kepada forward reaction. Ingat nilai Q ni semua ni adalah masih lagi belum lagi equilibrium. Itu beza Q dengan K. K dah semasa equilibrium, Q belum lagi equilibrium. Contoh lain, sama je dalam kes ni Q lagi besar daripada K. So masih lagi capai equilibrium. So dia akan favor reverse reaction. Okay, ini contoh untuk calculation. So habis 61 dengan 6.2. So next class kita akan masuk lebih kepada calculation lah. Okay, so tak ada apa, itu sahaja untuk kita punya tutorial hari ini.